Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Salam. saya Suryati, pelajar OEM Temerloh. Ingin meneramah Cikgu Muhammad Adli Syahmi tentang tugasan saya ini. Boleh ya Cikgu? Cikgu Boleh. perkenalkan diri Cikgu. Assalamualaikum. Saya Muhammad Adi Syahmi. Saya cikgu di Sekolah Seri Raut letak di Pahang. Okey. Okey, itu saja. Nama? Muhammad Adi Syahmi. Okey, terima kasih Cikgu. Okey Cikgu, tanpa melengahkan masa, saya tanyakan soalan yang ingin ditujukan ya. Okey, soalan saya ialah tentang bagaimana markah dan penilaian yang telah dilaksanakan akan dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Itu soalan saya. Okey Cikgu, sila suarakan idea dan pendapat dan jawapan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, idea saya. Okey, berkaitan pengukuran dan penilaian, bahagian ini akan membincangkan beberapa isu berkaitan pengukuran dan penilaian yang meliputi pentadbiran ujian melalui komputer, pengukuran dan penilaian bagi mata pelajaran tertentu serta pengukuran dan penilaian bagi pelajar-pelajar khas. Pentadbiran ujian melalui komputer bagi ujian berbentuk objektif seperti betul, salah, beraneka pilihan, mengisi tempat kosong. Komputer boleh digunakan untuk melaksanakan hampir semua proses peperiksaan. Ini termasuk menjana soalan, memilih soalan daripada bank soalan, menyediakan kertas ujian selepas soalan dijana dan dipilih, mengeluarkan kertas soalan yang di dalamnya mengawal masa ujian, memeriksa jawapan, memberi markah, menjumlah dan menilai markah, menjana laporan penilaian, menyimpan rekod penilaian dan menjana laporan kemajuan pelajar. Semua proses ini dapat dilaksanakan oleh komputer dengan cepat dan tepat bagi ujian untuk objektif. Bagi ujian ini, komputer boleh digunakan dengan mudah untuk memeriksa jawapan disebabkan jawapan pada ujian ini adalah tepat dan ataupun terdiri daripada 2 atau 3 jawapan tertentu. Jawapan-jawapan ini boleh dimasukkan dalam ingatan komputer untuk menyemak jawapan. Okey. Penggunaan komputer untuk ujian berbentuk objektif tidak menimbulkan apa-apa isu, malah penggunaannya bertambah pesat disebabkan komputer dapat menjimatkan masa dan memberi keputusan yang tepat. Sebaliknya, penggunaan komputer untuk memeriksa jawapan berbentuk esei masih lagi terhad disebabkan ketepatan pemeriksaan jawapan masih dipersoalkan. Di sini, komputer hanya diberi beberapa kata kunci sebagai panduan untuk memeriksa jawapan. Permarkahan menggunakan kata kunci ini tidak menjamin ketepatan ukuran pencapaian. Bagaimanapun, penggunaan komputer dalam pengujian bahasa ujian ejaan, tata bahasa, kemahiran lisan sedang berkembang. Komputer dapat menyemak ejaan dan tata bahasa semasa kita menaik sesuatu esei. Selain itu, komputer berupaya mengesan ketepatan suara apabila kita menyebut sesuatu perkataan serta berupaya menilai sebutan ini dan memberi makhluk balas tentang peratus ketepatan sebutan. Bagaimanapun, kita berhadapan dengan isu pengesahan identiti calon yang mengambil peperiksaan. Persoalannya ialah adakah orang yang menjawab soalan peperiksaan itu adalah calon sebenar atau orang lain yang menjawab untuknya. Isu ini masih belum berjaya ditangani dengan baik. Sebaliknya, jika para pelajar menggunakan komputer untuk melaksanakan penilaian kendiri, isu pengesahan identiti tidak timbul. Diseru peranan komputer bagi tujuan penilaian kendiri adalah amat penting dalam proses pengajian pembelajaran. Pengukuran dan penilaian bagi mata pelajaran tertentu, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian apabila kita membuat pengukuran dan penilaian bagi mata pelajaran tertentu seperti seni, muzik, kemanusiaan, bahasa, matematik atau sains. Sebahagian daripada masalah pengukuran dan penilaian boleh diselesaikan sekiranya objektif pengajaran
hasil pembelajaran dinyatakan dengan jelas dan tepat. Bagi mata pelajaran seni visual, misalnya penilaian meliputi domain kognitif iaitu pengetahuan tentang seni visual seperti definisi, contoh atau sejarah. Prekomotor, proses membina sesuatu objek visual. Efektif apresiasi seni visual dan juga objek visual yang dihasilkan. Isu pengukuran dan penilaian bidang seni visual ini adalah pengukuran dan penilaian menjadi terlalu subjektif. Peribadi sehinggakan pakar-pakar bidang tidak mempunyai kriteria permakahan yang dipersetujui bersama. Itu menyusahkan pemeriksaan menyediakan skema pemakahan dan pemeriksa jawapan apresiasi. Okey. Penilaian pencapaian bagi mata pelajaran bidang kemanusiaan seperti geografi, sejarah, pendidikan agama melibatkan pengukuran dan penilaian berkaitan fakta, konsep, prinsip, kemahiran seperti membaca peta, menganalisis dokumen sumber. Sikap dan nilai soalan-soalan tentang agama akan menjadi sensitif sekiranya kita tidak berhati-hati semasa mengubal soalan. Seterusnya, penilaian pencapaian bagi mata pelajaran bahasa melibatkan pengukuran dan penilaian meliputi dominan kognitif, bahasa, istilah, ejaan, kesusasteraan. Psikomotor, mendengar, bertutur, membaca, menulis, komunikasi. Efektif, sikap nilai dan hasil puisi cerpen Dharma. Seterusnya, pengukuran dan penilaian bidang ini perlu dibuat secara menyeluruh dan teliti yang tentunya akan mengambil masa yang panjang dan menggunakan tenaga yang banyak. Penilaian pencapaian bagi mata pelajaran matematik juga melibatkan domain kognitif, konsep, pemahaman, kemahiran berfikir, rumus. Psikomotor, pengiraan, melukis graf rajah, mengukur efektif, apresiasi, sikap, nilai dan hasil graf rajah dan model. Isu utama pengukuran dan penilaian bidang ini ialah penguasaan bahasa dan kemahiran berfikir. Ujian berbentuk pengiraan atau lukisan sama ada pengiraan lukisan mudah atau menggunakan rumus. Tidak banyak boleh digubal dalam bentuk ayat atau esei. Di sini isu pemahaman soalan akan timbul disebabkan ia amat bergantung kepada penguasaan bahasa seorang pelajar. Seterusnya, pengukuran dan penilaian dalam bidang sains menimbulkan isu kefahaman pelajar. Walaupun pelajar dapat menjawab soalan ujian dengan baik disebabkan jawapan dalam bidang sains merupakan fakta, pelajar tidak memahami konsep, prinsip atau teori sains yang ingin disampaikan. Pelajar menjawab soalan secara fahalan mekanikal sahaja. Pengukuran dan penilaian bagi pelajar khas. Pengukuran dan penilaian bagi pelajar-pelajar khas memerlukan prosedur yang berbeza daripada pelajar-pelajar biasa. Mereka terdiri daripada pelajar yang bermasalah pembelajaran, bermasalah penghilatan, bermasalah pendengaran, cacat anggota dan sebagainya. Pelajar khas ini disebabkan cacatan menghadapi pelbagai masalah daripada mereka menduduki ujian atau peperiksaan. Bagi mereka yang bermasalah penghilatan, mereka tidak dapat melihat ujian dan juga menulis jawapan. Satu penyelesaian ialah menggunakan alat braille untuk membaca dan menulis. Kaedah kedua ialah menggunakan ujian lisan, iaitu guru membaca soalan dan pelajar menjawab juga secara lisan. Kedua-dua kaedah ini mengambil masa yang panjang di mana jangka masa ujian peperiksaan perlu disesuaikan. Bagi pelajar yang bermasalah pendengaran pula, mereka didapati sukar memahami perkataan dan istilah-istilah abstrak yang tergantung dalam soalan pemeriksaan. Keupayaan mereka membaca, menulis dalam memproses maklumat juga adalah lambat. Muhammad Hanafi 2005, selain itu mereka juga tidak dapat mendengar arahan yang dibuat semasa ujian pemeriksaan dijalankan yang turut melambatkan tindakan mereka. Oleh sebab mereka lambat membaca, menulis dan maklumat, maka jangka masa ujian peperiksaan perlu disesuaikan. Seterusnya, disebabkan mereka suka memahami istilah-istilah abstrak, maka mereka perlu diberi penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Kajian Muhammad Hanafi
menunjukkan pencapaian pelajar bermasalah peningkatan apabila jangka masa pemeriksaan ditambah dan terus meningkat apabila soalan pemeriksaan diterjemahkan kepada bahasa isyarat. Begitu juga dengan pelajar-pelajar khas yang bermasalah pembelajaran. Mereka memerlukan masa yang lebih panjang untuk membaca, memahami, berfikir dan menulis jawapan. Mereka juga sukar memahami istilah-istilah abstrak dalam soalan pemeriksaan. Untuk mengukur pencapaian sebenar, mereka juga perlu diberi masa tambahan dan penjelasan kepada istilah-istilah abstrak. Seterusnya, bagi mereka pelajar-pelajar yang cacat anggota, mereka perlu juga diberi kerusi, meja dan alat penulisan yang sesuai serta menyediakan ruang pemeriksaan yang selesa untuk mereka. Begitu juga sekiranya mereka cacat dalam bahagian tangan yang menyebabkan mereka lambat menulis, jangka masa pemeriksaan perlu ditambah dengan penambahan masa dan penjemahan soalan pemeriksaan ini. Kita berharap lebih ramai pelajar-pelajar khas dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pemeriksaan seperti mana dalam pemeriksaan UPSR tahun 2025. Itu saja cikgu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu Sama. di atas penerangan dan jawapan cikgu tadi. Moga kita akan bertemu di lain masa, insyaAllah. Terima kasih kembali cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.